Hai, saya Maisara binti Jali, bernombor matrik 274235, akan menerangkan satu topik teori penentu agenda bagi subjek SCCA 1203 bagi subjek teori komunikasi. Teori adalah satu sistem idea yang bertujuan untuk menerangkan sesuatu perkara berdasarkan idea-idea umum yang bebas daripada perkara yang diterangkan. Ia adalah alat penerangan dan tafsiran yang membolehkan seseorang memahami sesuatu perkara dan menghadkan pemahamannya berdasarkan konteks kajian. Teori penentu agenda dipelopori oleh Lippmann yang menyatakan bahawa media bertanggungjawab terhadap gambaran dalam minda manusia. Menurut Walter Lippmann, teori penetapan agenda berasal daripada tahun 1922. Lippmann menetapkan hubungan utama antara peristiwa dunia dan pemikiran dalam minda orang ramai. Secara ringkasnya, teori penentu agenda dapat ditakrifkan sebagai suatu isu, iaitu isu atau berita yang dimuatkan dalam media massa. Idea mengenai penentu agenda telah dikemukakan buat pertama kalinya oleh Walter Lippmann di dalam bukunya Public Opinion dalam bab bertajuk The World Outside and the Pictures Our Heads. Pada zaman penny press di Amerika Syarikat, beliau membincangkan bagaimana sumbangan media massa dalam menentukan gambaran di fikiran masyarakat. Maxwell dan Malcolm dan Donald Shaw yang menyatakan bahawa media massa tidak berkesan sangat dalam mempengaruhi fikiran tetapi amat berkesan dalam mempengaruhi apa yang hendak difikirkan. Media massa adalah penghubung utama kepada teori penentu agenda. Kepentingan teori agenda dapat dilihat efek media massa terhadap masyarakat yang menggunakan media tersebut, dimulai dengan menyaring berita, informasi, tulisan dan artikel secara selektif oleh gatekeepers. Setiap peristiwa atau isu yang dimunculkan akan diberi penentuan tertentu dalam penyajiannya kepada masyarakat. Di sini terletak pengaruh paling penting dari komunikasi massa, kemampuannya untuk menata mental dan mengatur dunia kita sendiri. Terdapat beberapa kepentingan teori penentu agenda kepada masyarakat sekeliling. Yang pertama adalah maklumat yang mampu mempengaruhi minda masyarakat. Contohnya, kes yang sempat viral di Indonesia iaitu kes suri rumah Perita Mulyasari, yang mana Mulyasari adalah seorang ibu muda yang dipenjarakan kerana mengadu tentang perkhidmatan sebuah hospital swasta melalui emailnya. Lalu media massa menyiarkan kiriman beliau, lalu menjadi viral dan orang ramai mula menyokong dan memberi perhatian terhadap kes beliau. Sebuah demonstrasi diadakan untuk mengumpul wang bagi membantu Perita membayar saman terhadap hospital antarabangsa berikut. Hasil sumbangan orang ramai, Perita berjaya membayar saman dan mempunyai lebihan wang hasil derma orang ramai. Jelas di sini bahawa media massa mampu mempengaruhi minda masyarakat dalam bertindak. Kepentingan yang kedua adalah pembuatan keputusan yang mana ianya mempengaruhi tindakan masyarakat sekeliling dalam menerima maklumat dan berita yang disampaikan oleh media. Contohnya ketika situasi pilihan raya. Peranan teori dalam pilihan raya dilihat sangat dominan kerana masyarakat bergantung kepada media dalam membuat keputusan. Oleh itu, media mestilah memainkan peranan mereka dalam menyebarkan agenda yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk pilihan raya. Terdapat sarjana yang menganggap bahawa media massa meninggalkan kesan dan pengaruh yang kuat ke atas masyarakat. Media massa merupakan penentu agenda dalam pilihan raya. Media perlulah menyebarkan maklumat dan informasi yang sahih dan tepat mengenai sesebuah isu sama ada politik maupun apa sahaja isu. Oleh itu, masyarakat dapat menilai baik buruk sesebuah politik. Mereka dapat membuat keputusan berdasarkan hasil daripada penulisan media massa. Media juga dianggap sebagai ruang liputan sama ada kepada parti khususnya dalam masyarakat demokrasi. Kepentingan yang ketiga adalah boleh dijadikan sebagai konsep pembingkaian. Pembingkaian adalah proses bagaimana media menekankan sesuatu aspek dan meremehkan sesuatu perkara. Pembingkaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan terhadap penggunaan sesuatu subtopik, nada dan lenggok penyampaian sesuatu isu. Menurut Mirren, pembingkaian dipercayai merupakan pendekatan kajian gunaan yang diterima umum dan dalam bidang sains komunikasi pada masa ini. Seperti contoh, ketika peristiwa banjir di Kuala Lipis Pahang baru-baru ini. Yang mana antara pembingkaian yang boleh digunakan oleh media massa adalah pembingkaian yang berbentuk positif kepada pihak kerajaan atau sebaliknya. Media mungkin boleh membingkaikan peranan besar yang dimainkan oleh kerajaan dalam menangani isu banjir tersebut, ataupun media boleh membingkaikan secara negatif dalam mana kerajaan tidak
menyalurkan sumbangan yang sepatutnya kepada peristiwa tersebut. Kepentingan yang terakhir adalah sebagai platform perniagaan. Ini merujuk kepada kepentingan terhadap individu tersendiri, seperti contoh perniagaan online yang mana kesan daripada pengaruh penggunaan sosial media dapat menyumbang ke arah menjana ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung. Platform yang sangat baik bagi mengetengahkan atau memperkenalkan jenis barangan yang dijalankan. Ia juga merupakan asas pengiklanan yang sangat berkesan serta dapat mempengaruhi pengguna dalam membeli. Bagaimana menggunakan teori tersebut dalam kehidupan seharian? Yang pertama adalah sumber maklumat dan pengetahuan yang berterusan, yang mana ianya sangat bagus untuk saya aplikasikan dalam kehidupan saya seharian sebagai satu alat sumber maklumat yang berterusan untuk saya lebih peka terhadap kejadian yang berlaku di sekeliling, bahkan di peringkat negara dan antarabangsa. Dan ia juga bagus untuk pengetahuan saya, terutama dalam bidang yang bukan di dalam kepakaran saya, seperti contoh dunia politik, sejarah perkembangan suatu negara atau kaum, ataupun di dalam dunia ekonomi antarabangsa. Yang kedua adalah bijak dalam menganalisis sumber maklumat yang dipaparkan oleh media. Saya harus bijak dalam menganalisis sumber maklumat yang dipaparkan oleh media agar tidak mempengaruhi pemikiran sekiranya ia memberikan lebih perhatian terhadap sesuatu isu dan mengurangkan perhatian kepada sesuatu isu yang lain. Dan secara tidak langsung, saya dapat mengenal pasti mana satu sumber berita yang penting untuk diketahui ataupun sebaliknya. Memandangkan dengan kemunculan media baru telah memungkinkan setiap dari kita berpotensi untuk menjadi ejen penyebar maklumat, maka biarlah kita bijak dalam menganalisis maklumat sebelum menyebarluaskan maklumat tersebut. Yang ketiga adalah mengenal pasti kesahihan sesebuah berita. Mengenal pasti kesahihan sesebuah berita adalah sangat penting. Berita itu sahih atau telus atau hanya propaganda oleh pihak berkepentingan. Saya perlu bijak menilai sesuatu input yang diterima untuk dijadikan bahan rujukan dalam kehidupan saya seharian. Kesimpulannya, menerusi teori penetapan agenda ini, kita dapat melihat cara media mempengaruhi pembentukan minda masyarakat dan sekaligus memperlihatkan kepada kita bahawa adalah sesuatu yang tidak mustahil berlakunya manipulasi maklumat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan tertentu. Dengan mengetahui kebarangkalian ini, ianya membolehkan kita untuk menapis maklumat yang diterima dan mengenal pasti kesahihannya sebelum menerima sesuatu berita atau input. Teori penentu agenda juga dilihat sebagai elemen yang menggunakan sebagai platform untuk mencetuskan gelombang komunikasi seiring kehendak pihak yang merencana agenda tersebut untuk disebarluaskan. Komunikasi itu dianggap berkesan jika maklumat mengenai agenda yang ingin disampaikan dapat diterima oleh golongan sasar.